Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so hari ini cikgu nak ajar kamu bagaimanakah anda mentafsir graf laju melawan masa. Okey, teliti graf laju lawan masa di bawah. Okey, kat sini ada diberi graf laju lawan masa. So waktu ni dinamakan sebagai pecutan dan waktu ni laju sedang seragam. Waktu ni sedangnya pecutan. Okey, jadi kat sini kata taksiran graf laju masa. Okey, so jadi antara P ke Q ya. So jadi antara P ke Q. Okey, kelajuan bertambah daripada U ke V ya. So daripada U ke V. So dia meningkat. Okey, kecurunan graf bernilai positif, maka kadar perpulahan laju terhadap masa bernilai positif. So kalau kita cari kecurunan dekat sini ni, kita akan dapat positif. So jadi kat situ lagi kita akan dapat pecutan. So jadi formula pecutan, perpulahan laju bagikan dengan perpulahan masa. Kemudian untuk luas trapezium A, okey, luas ni ya, luas ni. Okey. Luas ni mewakili jarak yang dilalui dalam tempoh T saat. So jadi kalau kita cari luas ni, luas A ini trapezium kan. Kita akan dapat jarak. Okey, kemudian kita tengok untuk QR. Okey, waktu QR. Kita ada perubahan laju terhadap masa kecurunan sifar. So jadi kat sini ni waktu ni dia sedang laju sifar. Dia ada perubahan pecutan sifar lah, maksudnya tiada perubahan laju. So jadi kecurunan sifar. So, kalau kita cari formula kecurunan kat situ, nilai sifar, kemudian objek bergerak dengan laju seragam. Maksudnya kat sini laju dia daripada masa T1 hingga T2 ni masih sama je, iaitu V. Okey, lepas tu kalau kita cari luas segi empat tepat, iaitu luas mewakili jarak dari tempoh T2 hingga T saat. Okey, so jadi kalau kita cari luas ni, kita akan dapat kalau kita cari luas ni, kita akan dapat jarak untuk B dan antara masa di antara T1 hingga T2. Okey, kemudian untuk RS pula, okey, kelajuan objek berkurang. Okey, so waktu ini objek sedang kurangkan kelajuan dan dia sedangnya pecutan kalau kita cek kecurunan dia lah. So jadi nilai kecurunan dia kita akan dapat negatif. So ini formula dia sama, perubahan laju. So kemudian tiada perubahan arah, iaitu objek kekal pada arah yang sama. So jadi kalau cari luas ni pun samalah. Okey, so jadi kita akan dapat jarak pada masa untuk C ni. Okey, kita tengok contoh. Contoh 14, graf laju lawan masa di sebelah menunjukkan pergerakan kereta Puan Salina dalam tempoh 15 saat. So dia bergerak dari 0 hingga ke 15 saat. Kemudian soalan pertama, hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam masa meter per second bagi 5 saat yang pertama. So jadi 5 saat pertama yang ni lah. So jadi kita cari kecurunan yang ni. Okey, so jadi kita cari kecurunan ni. So ni formula dia. Okey, formula dia, kecurunan M sama dengan Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. So ni titik ni cikgu labelkan dia sebagai 0,20 dan titik ni adalah 5,40. Okey, so jadi cikgu label sini lagi X1 Y1, ini X2 Y2. So Y2 kita adalah 40, Y1 kita adalah 20 dan X2 adalah 5 dan X1 adalah 0. So 20 bagikan dengan 5, so kita dapatlah 4 meter per second negatif 2. Maksudnya jawapan dia. Okey. Okey, lepas tu dia suruh kita cari. Okey, dia suruh cari kita huraikan gerakan kereta bagi 5 saat yang kedua. Okey, so jadi 5 saat yang ni. Okey, so jadi tadi cikgu ajar waktu ni dia sedang laju seragam dan pecutan adalah sifar. Okey, terus kereta bergerak dengan laju seragam selama 40 meter per second untuk tempoh 5 saat. Yang pertama dia bergerak seragam lah. Yang kedua pecutan dia sedang sifar. Cikgu tambah lagi data. Okey, pecutan sifar. Okey, kemudian untuk C. So, untuk C, hitungkan jumlah jarak dalam meter yang dilalui dalam tempoh 15 saat.
Okay, so jadi jumlah jarak. So jadi daripada sini kita kena cari inilah, luas A, luas B, luas C. Okay, so jadi sekarang cikgu nak cari luas A. So luas A ni ya, ini adalah trapezium. Bentuk ni adalah trapezium. Okay, so ni bentuk ni trapezium. Okay, so jadi cikgu padam ya, padam. Okay, so jadi tinggi ni adalah 20. Okay, tinggi ni adalah 40 dan ni adalah 5. So jadi guna formula ni lah, 1/2 darab. Okay, so ni 20 tambah 40. Okay, ni darab dengan ini 5. Okay, so 5 ni lah. So jadi dapat 150. Okay, kemudian untuk yang ni, luas ni pula, luas ni. Okay, jadi sini 10/5 lah, ni 10/5. 10/5. Okay, darab dengan tinggi ni iaitu 40. Okay, 40. So jadi dapatlah B. Ni B ini adalah A. Kemudian untuk C pula. Okay, C yang ni ya, ni C. Okay, so ni 40. Okay, tinggi ni adalah 60. Okay, jarak ni 5. So 40 tambah 60 yang ni. So 15 tolak 10. So yang ni. So kita akan dapat C, luas C. So jadi kita campurkan ni, dapatlah 600 meter. Okay, itu adalah contoh 15. Okay, sekarang cikgu nak ajar kamu contoh 15. Okay, so contoh 15 dia kata Encik Daniel Wong memandu kereta ke kedai sebenarnya untuk membeli surat khabar. Okay, graf laju lawan masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Encik Daniel Wong dari rumah ke persimpangan jalan sebelum sampai ke kedai sebenarnya tersebut. Okay, huraikan gerakan kereta Encik Daniel Wong untuk tempoh 10 saat yang pertama. So jadi dia sedang bergerak daripada sini sampai ke sini. So jadi dia sedang pecutan lah. Okay, dia sedang buat pecutan. Okay, sedang buat pecutan. Okay, so ini pecutan. So jadi kita cari formula apa, cari kecurunan untuk ni. So titik ni adalah 0, 0. Titik ni adalah 10, 25. So kita guna formula M sama dengan Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. So ni X1 Y1, ni X2 Y2. So Y2 kita adalah 25, Y1 kita 0. X2 nilai dia 10 tolak X1 adalah 0. So jadi 25 bagi dengan 10 kita dapat 2.5 meter per second negatif 2. Meter per second negatif 2. So jadi kereta ni sedang mengalami pecutan lah, dengan pecutan 2.5 meter per second. Okay, lepas tu kita pergi ke soalan B. Okay, dia kata apakah yang berlaku terhadap gerakan kereta Encik Daniel Wong dari saat 10 hingga ke 20 saat. So daripada 10 hingga ke 20 saat ni apakah yang sedang berlaku. So jadi daripada sini ke sini dia sedang hal laju seragam. Okay, cikgu padam kejap. So jadi kat sini dia sedang hal laju seragam. Sedang hal laju seragam atau pecutan sifar. Okey, hal laju seragam dengan laju 25 meter per second selama 10 saat. Ya, selama 10 saat. Kita tengok jawapan. Inilah. So sama kereta Encik Wong bergerak dengan laju seragam dari saat 10 hingga ke saat 20. Okay, lepas tu soalan B pula. Okay, soalan B. Okay, huraikan gerakan kereta bagi 5 saat yang kedua. Saat yang kedua. Okay, so jadilah ni 5 saat kedua yang ni. Waktu ni 10 bukan yang ni, soalan ni bawah ni. So 5 saat yang kedua yang ni. Okay, so dia padam banyak, tidak keliru. So dia suruh huraikan kan. So dia suruh huraikan yang bahagian ni. Okay, so kita hitung kadar perubahan. Okay, sorry, itu soalan lain.
Okay, hitung kadar perubahan laju dalam meter per saat bagi 5 saat terakhir. So, jadi kita kena cari kecurunan tu ni. So, jadi titik ni adalah 20, 25. Titik ni adalah 35, 0. So, jaga label sini X1, Y1. Ni X2, Y2. Okay, so, cek padam. So, kita guna formula. Okay, M sama dengan Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. So, jadi Y2 adalah 0, Y1 adalah 25. So, X2 kita adalah 35 dan X1 kita adalah 20. So, jadi kita dapat jawapan dia negatif 25. Negatif 25 bahagikan dengan 35 tolak 20. So, dapat negatif 1.677. Okay, kita bundarkan lah. Sebenarnya dapat negatif 1.6666. So, jadi kita bundarkan yang ni. Okay. So, jadi kita dapat ni tengok sebelah. So, jadi 7 lah. So, negatif 1.67 meter per saat negatif 2. Okay, so dia sedang yang pututan 5 bagi 3. So, samalah. Ini bagi dalam bentuk pecahan. Okay, lepas tu kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan seterusnya dia kata hitung jumlah jarak dalam meter yang dilalui dalam tempoh 15 saat yang pertama. So, inilah. So, jadi kita cari ruas A, B dan C. Okay, so jadi cikgu potong dulu ni. Nak tunjukkan macam mana nak buat. Okay, so dalam soalan ni dia kata hitung jumlah jarak dalam meter yang dilalui dalam tempoh 15 saat. Ini soalan lain. Sorry. Ni. Okay, hitung jarak dalam meter yang dilalui semasa penyebutan dan huraikan gerakan kereta tersebut. Okay. So, jadi tadi cikgu dah selesai soalan A, B dan C. Sekarang cikgu nak buat D. So, jadi cikgu pergi ke sini. Okay, itu sebab cikgu letak graf kat sini. Okay, so sebab cikgu nak tunjuk ni. So, sekarang kita nak cari luas untuk yang C ni. Dia nak 5 saat yang terakhir. 15 saat yang terakhir. Okay, so jadi kita guna trapezium lah. Ni adalah trapezium. So, trapezium formula dia 1/2 darab A tambah B darab dengan C. So, sini A dia nilai dia adalah 40 dan ini nilai dia adalah 60. So, jarak beza antara jarak ni adalah 5 saat. So, jadi kamu masukkan dalam ni lah. Cikgu rasa cikgu salah ambil gambar ni. Bukannya ni. Cikgu ambil salah. Patutnya ambil gambar yang ni. Okay. Padam dulu supaya tidak terkeliru.
Okay, tak apalah kita buat sini. Cikgu ajaran kerja panjang tu sebab cikgu nak buat sebelah. Okay, tak apa, kita terus buat kat sini. Okay, so jadi kita nak cari luas yang 15 yang terakhir kan. So jadi ini. Okay, so jadi adalah luas segi 3. So jadi kita tekan formula 1/2 darab. Okay, so 35 tolak 20. 35 tolak 20 darab bagi tinggi ni adalah 25. So jadi kita tekan kalkulator. 35 tolak 20 tolak 25 bagi 2. Kita dapat 187.5 meter. Okay, so jadi sekarang ni dia sedang pencutan lah. Pencutan. Okay, so sebab dia graf dia bentuk macam ni. Okay, so itu saja daripada cikgu. Okay, sekian, terima kasih.